kita kadang-kadang, kalau katalah kita terperangkap dengan isu, bila kita check balik, rupanya kita banyak bergantung kepada verbal, sedangkan non-verbal tu banyak sebenarnya informasi yang kita terlepas pandang bila kita berkomunikasi dengan seseorang, ya. Bila kita bercakap tentang Tun Dr. Mahathir, cara penyampaiannya lebih kepada mula ada perubahan sedikit, ya, yang mana beliau dapat dilihat tangannya mula menutup di sekitar bawah pusat, ya, bawah pusat sehingga ke paras pangkal peha, yang mana dalam bahasa badan bahagian tersebut dinamakan sebagai power zone. Power zone membawa maksud sekiranya dibiarkan terbuka, maksudnya tiada tangan yang ditutup ataupun mungkin buku ataupun fail ataupun apa sahaja yang menutup kawasan daripada bawah pusat sehingga ke pangkal peha, itu menceritakan perkara yang benar. Tetapi sekiranya apabila tangan dah mula menutup pada kawasan tersebut, kita mungkin dapat lihat, ya, situasi ini waktu bila berlaku ketika mungkin diajukan soalan yang agak sensitif, soalan yang jangan lupa subscribe Ingat subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana insya-Allah malam ni saya akan mengulas mengenai bahasa badan Tun Dr. Mahathir Mohamad, terutamanya yang berkaitan tentang video terbaru daripada Malaysia Gazette. Jadi insya-Allah malam ni saya akan kongsikan lebih kepada tips dan juga bagaimana cara untuk kita mungkin insya-Allah in the future kita boleh perhatikan bahasa badan seseorang, yang mana mungkin kita boleh jadikan sebagai panduan kita lah, lebih kepada bagaimana untuk kita memahami bahasa badan seseorang. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada admin untuk page ini yang sudi untuk menjemput saya, yang meminta saya untuk mengulas serba sedikit mengenai bahasa badan berkait tentang video terbaru daripada Malaysia Gazette. Dan suka saya nak ceritakan kenapa bahasa badan. Alright, bila kita bercakap tentang bahasa badan, ya, bahasa badan ni adalah sesuatu ataupun sebenarnya elemen komunikasi yang sebenarnya kita banyak terlepas pandang dalam kehidupan kita, yang mana apabila kita bercakap dengan seseorang, kita banyak bergantung kepada verbal ataupun ucapan yang keluar daripada mulutnya, ya, yang mana di situ yang menyebabkan kadang-kadang kita terlepas maklumat. Bila kita bercakap tentang elemen komunikasi ni, suka untuk saya highlightkan juga satu research yang agak popular, ya, yang banyak dikongsikan oleh ramai jugalah pensyarah dan juga trainer yang bercerita tentang komunikasi ni. Pasti mereka akan sentuh satu kajian yang dipopularkan oleh Dr. Albert Mehrabian, yang mana dalam kajian beliau mengatakan sekiranya bila bahasa badan ini kita associate dengan emosi seseorang, especially maksudnya bila dia menyampaikan sesuatu. Of course kadang-kadang bila kita menyampaikan maklumat, menyampaikan mesej, kita bercakap sesuatu, pastinya akan ada emosi yang berkait. Jadi di situ bila bahasa badan digandingkan ataupun kaitkan dengan emosi tertentu, impak bahasa badan adalah 55%. Tone suara, iaitu lantunan suara dia, sama ada high pitch, low pitch, cara dia bercakap, intonasinya, membawa kepada 38%, dan verbal adalah 7%. Oleh sebab itu kadang-kadang kalau katalah kita terperangkap dengan isu, bila kita check balik, rupanya kita banyak bergantung kepada verbal, sedangkan non-verbal tu banyak sebenarnya informasi yang kita terlepas pandang bila kita berkomunikasi dengan seseorang, ya. Alright, jadi insya-Allah saya akan terus kepada topik kita. So saya harap
audience yang bersama dengan saya pada malam ini dapat fahami kenapa bahasa badan ni boleh memberikan mesej apabila kita berkomunikasi dengan seseorang. Sebab kajian menceritakan 55% besar tu portion bila kita bercakap tentang komunikasi. Okey, bila kita bercakap tentang Tun Dr. Mahathir, saya rasa satu tokoh yang tak perlu kita bercerita lagi, sebab tokoh yang sangat besar dalam sejarah di Malaysia, yang mana satu-satunya Perdana Menteri yang telah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali, dan pada sekitar 80-an sehingga awal 2000, kita bagi yang pernah lahir sekitar tempoh tersebut pasti akan mengingati beberapa episod sebagai contoh KLIA, KLCC, banyak pembangunan yang telah direncanakan, telah dilaksanakan, dan kita dapat lihat banyak kemajuan pada zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Dan bila kita bercakap tentang tokoh ini, pastinya kita tidak akan terlepas juga dengan beberapa episod yang kontroversi juga, yang agak panas, yang mana boleh dikatakan antara bila kita bercakap tentang sejarah Malaysia, kita tak akan terlepas bab-bab ataupun topik-topik yang mana dikaitkan ketika zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Malaysia. Jadi, untuk itu, sebelum saya ulas video Malaysia Gazette itu, suka juga saya nak ceritakan kaedah supaya kita jelas bagaimana untuk membaca bahasa badan seseorang. Kita bukan untuk judge dengan hanya sekali melihat. Sebab dalam bahasa badan, kadang-kala yang menjadi kesilapan kepada penilaian kita kepada bahasa badan seseorang ialah kita tidak melihat satu contoh yang lain bahasa badan seseorang, pattern dia, corak dia, yang mana dalam topik baseline ialah bila kita nak melihat adakah ini baseline dia, iaitu bila bercakap tentang keadaan seseorang tanpa tekanan. Sebab berbeza bila kait dengan emosi, seperti saya cakap tadi, bila bahasa badan ke, intonasi suara ke, ataupun verbal berkait dengan emosi, dia akan memberikan impak yang berbeza. Jadi bila bercakap bahasa badan, perlu kita fahami emosi seseorang itu dahulu. Jadi kalau kita lihat kepada konteks Tun Dr. Mahathir, saya jadikan satu perbualan temu ramah dan juga satu Q&A yang pernah berlaku, kalau tak salah saya pada tahun 2019, yang mana ada satu event di Cambridge Union, yang mana Tun Dr. Mahathir berada di Cambridge Union. Untuk maklumat, Cambridge Union ni apa? Cambridge Union ni adalah salah satu persatuan yang tertua yang selalu disinonimkan sebagai persatuan debate, antara yang terbesar dan juga tertua di dunia, persatuan ni. Jadi dalam program tersebut, Tun Dr. Mahathir telah dijemput, dan saya rasa ramai yang telah melihat videonya di YouTube berkaitan ada seorang lelaki berbahasa Inggeris menanyakan soalan kepada Tun Dr. Mahathir, beberapa soalan, termasuklah soalan yang berkait tentang isu yang panas. Jadi kalau kita lihat kepada video tersebut, saya jadikan itu sebagai panduan kita untuk memahami baseline Tun Dr. Mahathir, yang mana dalam video di Cambridge Union, kalau tidak salah saya sekitar tahun 2019, 17 Jun 2019, ketika soal jawab, kita dapat melihat cara Tun mempamerkan bahasa badannya, yang mana beliau bersandar, tangan kanan memegang mic dan tangan kirinya diletakkan pada armchair di tempat duduknya. Apabila kita melihat bahasa badan seseorang, dia bersandar, keadaannya relax, tangannya diletakkan di armchair, itu adalah posisi yang menandakan selesa, menandakan selesa, yang memberikan isyarat tiada tekanan ketika menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh moderator di Cambridge Union tersebut. Jadi kalau kita melihat kepada video
Malaysia Gazette pula, kita dapat melihat dia sebenarnya bersegmen. Bila bersegmen, kita akan dapat melihat ada part sejarah-sejarah yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir ketika berkongsi cerita di Malaysia Gazette tersebut, ya. Okey, yang pertama kalau kita dapat mungkin pada yang pernah melihat beberapa hari yang lepas, pada permulaan video Tun Dr. Mahathir menceritakan sejarah yang mana pada permulaan beliau ketika tahun 60-an, ceritanya lebih kepada bagaimana hubungannya bersama Tunku Abdul Rahman. Kita dapat lihat di situ Tun menceritakan sambil dalam keadaan posisi badannya relax dan tangannya bergerak-gerak, ya, yang menyampaikan maksud beliau menceritakan sesuatu itu untuk kefahaman apakah yang berlaku ketika tempoh tersebut. Ya, kebanyakan daripada kita mungkin sekarang ni yang mungkin ada menonton mungkin tidak lahir lagi pada ketika itu. Jadi Tun dalam ceritanya menceritakan bagaimana ketika beliau dipecat oleh Tunku Abdul Rahman daripada parti, dan kita dapat lihat juga di situ bahasa badannya disampaikan dengan relax, dengan bersahaja, ya. Dan kita dapat lihat juga kemudian di dalam cerita tersebut ada juga disampaikan penceritaannya berkenaan dengan ketika beliau bersama dengan Pak Lah dan juga Datuk Seri Najib, yang mana beliau memberikan penerangan secara bersahaja yang menceritakan apa yang berlaku ketika tempoh pemerintahan Pak Lah dan juga Datuk Seri Najib, ya. Kalau kita dapat lihat di situ, beliau kelihatan bersahaja menceritakan yang mana beliau memang ada isu dengan Pak Lah ketika itu, dan kita dapat lihat juga cara penyampaiannya lebih kepada mula ada perubahan sedikit, ya, yang mana beliau dapat dilihat tangannya mula menutup di sekitar bawah pusat, ya, bawah pusat sehingga ke paras pangkal peha, yang mana dalam bahasa badan bahagian tersebut dinamakan sebagai power zone. Power zone membawa maksud sekiranya dibiarkan terbuka, maksudnya tiada tangan yang ditutup ataupun mungkin buku ataupun fail ataupun apa sahaja yang menutup kawasan daripada bawah pusat sehingga ke pangkal peha, itu menceritakan perkara yang benar. Tetapi sekiranya apabila tangan dah mula menutup pada kawasan tersebut, kita mungkin dapat lihat, ya, situasi ini waktu bila berlaku ketika mungkin diajukan soalan yang agak sensitif, soalan yang mula berat untuk kita menjawab, pasti tangan kita akan mula menutup pada power zone ini, ya, iaitu daripada bawah pusat sehingga ke pangkal peha. Jadi Tun dah mula tangannya menutup di kawasan tersebut, yang menceritakan ada part yang dia selesa bercerita, Tun selesa bercerita, ada part juga yang beliau rasa memerlukan penyusunan ayat yang betul untuk supaya penyampaiannya itu difahami oleh orang yang melihat video tersebut. Dan kita dapat juga, ya, dalam video Malaysia Gazette tersebut, Tun juga ada mengulas, ya, yang mana senario perbezaan dahulu dan sekarang ketika bersama parti yang lepas, yang mana kalau kata Tun di dalam video tersebut, kalau parti lepas lebih banyak memperjuangkan untuk rakyat, tetapi untuk yang generasi sekarang menurut Tun mengatakan dah mula cenderung ke arah wang, ya, lebih kepada untuk mendapatkan imbuhan untuk join parti ni, ya. Jadi kita dapat melihat di situ Tun juga menyampaikan dengan cara yang bersahaja. Jadi di situ ada part juga yang kita dapat lihat ada senyuman sinis, diberikan ketika menyampaikan maklumat ataupun cerita yang tadi. Senyuman sinis ini dia adalah, mungkin kita pernah lihat biasa contoh dalam meeting, ya, dalam meeting ataupun dalam situasi kita berasa lebih superior, ya, lebih baik daripada seseorang. Senyuman sinis berlaku apabila salah satu sudut tepi bibir ini, sama ada kanan ataupun kiri, ternaik sebelah. Ada yang kadang-kadang ada yang mungkin kalau belah kanan mungkin kita pernah lihat seperti ini.
Okey, kalau yang belah kiri mungkin pernah lihat seperti ini. Jadi sekiranya apabila kita bersembang, berkomunikasi, mendengar cerita seseorang dan dalam penceritaannya ada senyuman contempt ataupun bahasa Melayunya bahasa mengejek, senyuman sinis, ini adalah isyarat bahawa beliau ataupun Tun ketika menyampaikan cerita itu tadi merasakan ada sesuatu yang menyebabkan parti tersebut mula semakin ke bawah pada pendapat beliau, dan itu menceritakan betapa beliau rasa ketika zaman pemerintahannya itu adalah lebih baik daripada pemimpin-pemimpin selepas itu. Itu kalau kita dapat lihatlah daripada rentetan video tersebut, Tun menyampaikan maklumat beberapa topik, ada aspek sejarah, ada aspek penceritaan semula, ada part yang agak kontroversi untuk dijawab. Tapi kita dapat melihat bahasa badannya ada beberapa movement ya. Cuma untuk saya ulas dengan lebih panjang video tersebut sebab video tersebut ada poin-poin yang kita nak dengar sebenarnya dan nak lihat bahasa badannya tak dapat dilihat kerana juga diselitkan dengan video-video yang lepas, video sejarah ataupun video sewaktu peristiwa yang diangkat dalam cerita itu berlaku. Jadi kalau kita dapat lihat di situ, mungkin agak sukar untuk kita analyse ya. Analyse dengan lebih terperinci kerana wujudnya video-video pada part-part yang penting ni. Kadang saya tertumpu juga untuk nak melihat, tapi oleh sebab ada video, adalah video sejarahnya ya. Jadi mungkin sukar untuk kita lihat bahasa badannya dengan lebih detail. Alright. Dan kalau kita lihat ada segmen kedua. Kalau kita lihat dalam pecahan dalam video tersebut, segmen kedua Tun ada juga menceritakan tentang tomahan ataupun kata-kata orang yang mengatakan Tun adalah seorang yang diktator ya. Kalau kita dapat lihat ketika menyampaikan maklumat berkenaan tentang istilah diktator itu tadi, Tun kembali menutup Power Zone 2. Untuk yang baru join kita dalam live ini, apa itu Power Zone 2? Power Zone 2 ialah pada bawah pusat sehingga ke pangkal peha. Sekiranya ditutup kawasan tersebut, ada sesuatu yang mungkin sulit, agak sukar untuk diceritakan semula. Mungkin ia juga menggambarkan rasa tidak selesa. Jadi ketika episod ataupun topik diktator diangkat dalam video tersebut, ada elemen tidak selesa berlaku di situ ya. Dan selain daripada tangannya ditutup pada kawasan yang dikatakan power zone tadi, dapat juga kita lihat, ini umpamakan kalau kita dapat lihat video tersebut, tangannya seperti ini. Ini dipanggil fidgeting. Fidgeting adalah menandakan seseorang berasa sangat tidak selesa ya. Jadi kalau kita dapat tengok dalam video tersebut, bukan setakat tutup power zone, tapi ibu jarinya juga saling menggosok-gosok antara satu sama lain. Yang ini menandakan Tun tidak selesa dengan topik tersebut, tetapi masih lagi cuba disampaikan untuk perhatian audiens yang menonton video tersebut ya. Okey, memang sedikit ilmiah ya, sebab bila kita bercakap ni, kita nak tak nak kena pastikan apa yang kita cakap ni ada berkait dengan hujah ataupun fakta ataupun research yang kita boleh kaitkan supaya apa yang disampaikan ini berkait ya, berkait dan juga mempunyai hujah yang tertentu yang boleh kita fahami dengan lebih baik ya. Sebab bila kita cakap ni, kita nak bukan hanya nak sekadar kepada apa kita sampaikan itu berdasarkan hujah, tapi juga hujah tu mestilah yang hasil daripada kajian akademik ya. Okey. Dapat juga kita lihat ada sebahagian mukanya seperti diundurkan sedikit ke belakang ya. Itu menandakan ada part yang cuba disembunyikan. So kalau ceritanya itu tadi boleh kita gambarkan sebagai ada part yang cerita itu benar, ada part yang cuba disembunyikan maklumatnya. So dekat situ ada hotspot. Dalam bahasa badan, hotspot ni adalah elemen yang perlu kita lihat kerana di situlah poin utama yang perlu kita ambil berat kerana ada perkara kalau dia cuba sembunyikan, maksudnya
hotspot yang dipamerkan itu memberikan isyarat pada kita, oh ada sesuatu yang perlu kita kaji di situ. Ada sesuatu yang perlu kita lihat dengan teliti, perlu kita fahami kenapa bahasa badannya mempamerkan isyarat sebegitu. So di situlah pentingnya kita fahami hotspot juga ya. So dalam kes tadi ada unsur tangan menutup pauz zon menandakan rasa tak selesa, cuba menyembunyikan sesuatu, ibu jarinya digosok-gosokkan menandakan ketidakselesaan dan rasa tidak seronok untuk diceritakan ketika itu, dan ada part juga wajahnya disembunyikan. Okey, so di situ ada penceritaannya yang tepat, ada cerita yang cuba disembunyikan. So kita ada beberapa tips yang boleh kita lihat di situ ya. Dan ada juga dalam segmen video tersebut menceritakan bagaimana Tun tidak membenarkan anak beliau menyertai politik ketika beliau masih menjadi Perdana Menteri. Kalau kita dapat lihat dalam video tersebut ya, Tun ada bercerita yang mana dalam ceritanya itu beliau ada katakan anaknya terlibat dengan shipping and then menjualkan kapal-kapalnya kepada Petronas kan. Jadi kalau kita dapat lihat di situ masih lagi tangannya menutup pauz zon dan tangannya digosok-gosokkan. So topik tu Tun kalau kita boleh fahami situasi ketika itu, ada part yang dia tak selesa nak cerita. Mungkin rahsia lah kan. Mungkin rahsia dia untuk tak menceritakan sepenuhnya. Jadi let's say kalau penceritaan tu katalah 10 item yang dia nak ceritakan. So mungkin apa yang kita dapat mungkin 4 ataupun mungkin kurang lagi daripada itu. Itu yang menyebabkan ceritanya itu tadi ada unsur-unsur yang cuba disembunyikan faktanya ya. Alright, dan pada masa yang sama juga kita dapat melihat ada part yang Tun menceritakan tentang kroni. Kalau kita dapat lihat di situ ya, topik ni sangat menarik ya, kerana ada part bahasa badannya dilihat bersahaja, especially menceritakan orang yang macam mana yang akan mendapat tender ketika Tun sebagai Perdana Menteri ketika itu. Beliau menceritakan dengan keadaan sangat relax, dengan tenang, dan ada wajahnya senyum. So nampaknya ada part yang dia suka nak maklumkan kepada kita, tapi ada juga part yang mana masih lagi tangannya menutup pauz zon. So, kalau kita dapat imbau semula pada topik yang saya discuss pada awal, yang mana asalnya duduk bersahaja, kalau katalah dalam situasi Cambridge Union tadi duduk bersahaja, tapi bila tangannya dah mula menutup pada kes video Malaysia Gazette ini, so ada perbezaan. Perbezaan inilah yang dinamakan sebagai hotspot. Di situlah yang kita nak teliti. Kita nak fahami. Mesti ada sesuatu yang cuba disembunyikan ya. Dan lepas tu kita banyaklah mendengar lagi beberapa topik yang berada dalam video Malaysia Gazette tadi yang menceritakan beberapa topik lain seperti Tun marah Najib ya. Tun marah Datuk Seri Najib kan. Ada juga diceritakan di situ kekecewaannya. Dan untuk maklumat juga ya, kalau perasan daripada permulaan video sehinggalah pada minit-minit dekat-dekat akhir video Malaysia Gazette itu tadi, Tun banyak menggunakan eye squinting. Dia mengepitkan pada kawasan ini seolah-olah seperti ini ya. Dia akan nampak seperti ada line, dan kadang-kala keningnya nampak seperti V-shape. V-shape ni menandakan dia rasa tak seronok, rasa tak selesa. Kadang-kadang boleh juga menceritakan pasal marah kan. Jadi dekat situ especially bab yang berkait tentang Datuk Seri Najib, banyak unsur V-shape di situ menandakan Tun ada part yang sangat marah dengan Datuk Seri Najib ya. Jadi kalau dikatakan sebagai kesimpulan lah, kalau kita dapat lihat di dalam video tersebut, Tun banyak mempamerkan tangannya menutup pauz zon dan juga digosok-gosokkan. So dan menceritakan juga di situ apa yang berlaku dalam ceritanya. Ada part yang beliau, maksudnya Tun Dr. Mahathir ni tidak selesa, dan ada part yang cuba disembunyikan maklumat sebenar ya.
Jadi kalau katalah kita nak katakan video tersebut dari segi keseluruhannya adalah betul, tidak juga ya. Sebenarnya kalau dari segi kalau kita teliti dengan lebih detail, sebab ada part kalau kita teliti dengan sangat detail, ada part bahunya terangkat sedikit, ada part sedikit lehernya apa orang kata menandakan stres. So menceritakan di situ ada cerita yang tidak tepat dan ada maklumat yang disembunyikan. Pendek kata, ada part yang tak benar dalam cerita itu tadi yang diceritakan semula ya. Tapi harus kita ingat sebab kadang-kala apa yang perlu kita teliti ya, bila kita bercakap tentang bahasa badan seseorang ini, ada part yang kadang-kala kita rasa itu benar kan, tapi cerita hakikat yang sebenar mungkin tidak ya. Jadi kena check di situ, sebab ini juga selalu berlaku pada Donald Trump, iaitu satu perkara yang dipanggil sebagai bias comparison. Apa itu bias comparison? Bias comparison ini ialah benda yang dia percaya, walaupun benda tu tak tepat, walaupun benda tu tak berlaku dengan secara yang sebenarnya, tapi kalau dia percaya benda tersebut, so dia akan anggap itu sebagai maklumat yang betul bagi diri dia. Jadi kalau kita dapat lihat di situ juga, mungkin bagi mereka yang biasa menonton video-video politik di YouTube, kita akan dapat melihat banyak video-video tone ini, ada part yang tidak sentiasa berubah-ubah, tetapi ceritanya itu tetap maintain ya. Ceritanya tetap maintain, tetapi ada part faktanya yang berubah-ubah. Jadi di situ wujudnya bias comparison yang boleh memberikan isyarat kepada di situ kita kena teliti dengan detail, dengan penelitian yang sangat mendalam, supaya kita tidak makan bulat-bulat setiap kata-katanya ya. Jadi di situ perlu kita fahami, sebab kadang-kala apa yang berlaku, kita bila emosi kita terlalu bergantung dengan verbal, ucapan seseorang, itu yang buat kita senang terpedaya, itu yang membuatkan kita senang percaya pada seseorang, walhal bahasa badannya dah memberikan maklumat tambahan. Tapi mungkin kita mungkin topik bahasa badan ni agak baru ya, agak baru untuk satu bidang yang kita nak teliti dengan lebih detail. Mungkin sebelum ni kita mungkin pernah dengar, tapi hanya surface sahaja, hanya pada bahagian-bahagian atas, tapi yang deep mungkin kita tidak tahu. Jadi kat situ yang menyebabkan kita terlepas banyak maklumat yang penting, yang akhirnya membuatkan musuh bercakap benda yang tak benar pun kita percaya itu sebagai benar ya. Itu sebab bagi kita pada hari ini, kita perlu teliti setiap percakapan seseorang, tengok kepada bukan setakat aspek apa yang dia cakap, verbal itu tadi, tetapi juga bahasa badannya. Yang mana sebagai contoh lah ya, bila kita bercakap tentang tone ini ya, mungkin saya pernah ulas pada video yang sebelumnya, kita dapat melihat sebenarnya memang ada perkara yang mana peralihan agak sukar berlaku ya. Kalau mungkin kita boleh imbau semula sejarah, yang mana kalau kita lihat sebelum PRU yang berlaku sebelum ini, berlaku perjanjian antara Tun Dr. Mahathir dan juga Pakatan Harapan, yang mana selepas 2 tahun berlaku peralihan, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dilantik sebagai Perdana Menteri yang seterusnya. Tetapi kalau mungkin kita dapat melihat bahasa badan Tun Dr. Mahathir daripada sebelum PRU itu berlaku sehinggalah apa yang berlaku pada awal tahun baru-baru ini, kita dapat lihat yang mana saya pernah berkongsi dengan beberapa rakan yang rapat ya. Ramai yang bertanyakan juga pendapat saya, adakah peralihan mungkin berlaku, adakah Tun akan mengutarakan janjinya, dan saya insya-Allah setakat ini saya konsisten mengatakan agak sukar peralihan itu berlaku kerana ada perkara yang dapat dilihat akan berlaku pencanggahan yang sangat berat ya. Yang mana kalau kita dapat lihat daripada permulaan sebelum PRU itu berlaku, iaitu ketika Convention Pakatan Harapan, kita dapat melihat yang mana, saya rasa ramai yang pernah melihat gambar ini ya, yang mana ramai pemimpin-pemimpin dalam parti Pakatan dalam Pakatan Harapan itu tadi mengangkat plakat ya, plakat yang tertulis Anwar PM7 ya. Kita dapat lihat ramai yang mengangkat, kita dapat melihat
baik daripada Parti Keadilan Rakyat sendiri atau Parti Amanah pun ada, yang Bersatu pun ada, mengangkat. Tapi dalam ramai-ramai yang mengangkat, hanya seorang saja yang tidak mengangkat, dan Tun dilihat memegang telefon seolah-olah mengambil gambar orang di hadapannya, ya. Jadi kita dapat lihat di situ Tun tidak menunjukkan kesepakatan pada peringkat awalnya juga lagi, ya. So kita dapat lihat di situ ketika orang lain mengangkat, dia seorang tidak mengangkat. Itu hotspot yang pertama. Yang kedua, dapat juga kita lihat beberapa perkara selepas itu, yang mana antaranya ialah ketika pilihan raya kecil di Port Dickson, dapat kita lihat Tun dan juga Datuk Seri Anwar akhirnya dapat bersatu di atas satu pentas yang sama. Tetapi kalau kita perhatikan ketika mereka duduk bersebelahan antara satu sama lain, wujudnya facial expression ataupun ekspresi wajah yang menggambarkan tiada chemistry antara dua tokoh ini, ya. Yang mana kita dapat melihat di situ apa yang berlaku belum sepenuhnya lagi mereka boleh menerima antara satu sama lain, ya. Kalau kita perasan sebagai contoh, ketika Tun sampai di pentas, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyambut ataupun menghulurkan salamnya, tetapi Tun menyambut tanpa melihat, ya, tanpa melihat wajah Datuk Seri Anwar Ibrahim. So dekat situ ada memberikan hotspot kepada kita untuk kita teliti apakah yang sebenarnya berlaku ketika itu, ya. So kalau macam kes tadi saya dah ceritakan, sebelum PRU ketika pegang plakat, Tun tidak pegang, dan kemudian pada PRK Port Dickson ada facial expression dan juga bahasa badan tertentu yang bila kita lihat semula ada wujudnya tiada chemistry antara mereka berdua, ya. Kemudian kita mungkin dapat melihat lagi beberapa perkara berlaku dalam tempoh setahun, yang mana sehinggalah berlaku pada awal tahun baru-baru ini. Mulanya nak diberikan selepas cukup 2 tahun, kemudian nak selepas APEC, kemudian bila selepas situasi Sheraton itu berlaku, ketika masih lagi nak decide siapa nak jadi Perdana Menteri, berlaku di situ beberapa maklumat yang sentiasa berubah-ubah, ya. Yang mana kalau kita dapat lihat di situ, peristiwa tersebut ataupun momen yang menyebabkan beberapa perubahan itu digelarkan sebagai Twilight Zone, yang mana percakapan yang pertama ataupun info yang pertama, bila masuk info kedua, mungkin tempoh yang berikutnya tak sama dengan tempoh yang pertama tadi. Ada berubah-ubah. So bila berubah-ubah, itu menceritakan ada Twilight Zone. Dan dalam verbal statement, iaitu ketika kita nak menganalisis percakapan seseorang, wujudnya Twilight Zone, maksudnya ada maklumat yang dia cuba sembunyikan, ada maklumat yang tidak benar dicuba disampaikan. Jadi kalau bagi kes apa yang berlaku peralihan, kalau kita bincangkan dari aspek benarkah Tun akan serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas 2 tahun, bagi saya agak sukar, ya. Jadi kita dapat nyatakan di situ apabila wujudnya bahasa badan yang tidak konsisten, lepas tu ekspresi wajah, lepas tu percakapan yang berubah-ubah, so di situ adalah memberikan isyarat tidak akan ada peralihan yang licin berlaku di situ. Itu yang menyebabkan akhirnya langkah Sheraton berlaku pada bulan 2 yang baru-baru ni, ya. Okey, kalau kita lihat juga pada, kalau tak salah saya 6 September baru-baru ni, ya, pada bulan lepas lah, ya, pada bulan lepas, yang mana ketika di Dewan Negara, ya, ketika di Dewan Negara, Datuk Zahid Ma'arif ada menyatakan bahawa Tun merestui langkah Sheraton itu, ya. Kita dapat lihat dalam statement tersebut, dan saya bukanlah pencetus langkah Sheraton, tetapi saya mengakui bersama beberapa teman yang lain menggerakkan langkah politik menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP dengan restu yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-7. Selebihnya ia sudah menjadi sejarah, dan biarlah saya simpan demi hormat saya kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Langkah Sheraton itu, ya, kita dapat lihat dalam statement tersebut, dan ketika penyampaian itu berlaku, kita check dari aspek verbal dia, kita check dari segi intonasi suaranya, kita lihat juga bahasa badannya. So saya
dapat melihat dan boleh menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Datuk Zahid Ma'arif ketika itu adalah benar, ya. Jadi itu kalau kita bergantung pada statement yang disampaikan lah, ya. Tapi kalau kita dapat imbau semula selepas langkah Sheraton itu berlaku, ada satu temu bual yang mana saya tak ingat media mana menembual Tun Dr. Mahathir, dan dalam ceritanya Tun Dr. Mahathir mengatakan Datuk Seri Anwar tak boleh jadi next PM kerana pemikirannya lebih kepada multiracial, sedangkan apa orang kata, untuk jadi seorang Perdana Menteri kena dari aspek semua kaum, kan. Jadi kita dapat lihat situ ada juga percanggahan lagi di situ. Jadi di situ nampaklah sebenarnya bila kita bercakap dan juga bila bahasa badan kita mempamerkan reaksi tertentu dan sekiranya tidak kongruen, ada hotspot yang menyebabkan boleh kita gambarkan apa yang disampaikan tidak benar, dan apa yang disampaikan itu juga adalah sebagai salah satu cara untuk mengaburi maklumat yang sebenar, ya. Contoh untuk maksud mengaburi ini, mungkin kita pernah perasan, ya, yang mana kadang-kadang kita tanya satu soalan simple, tetapi cara jawab orang itu dia mula pusing, dia mula berikan satu metafor, dia berikan satu perumpamaan, tapi akhirnya tidak menjawab soalan itu tadi. Yang itu dalam teknik verbal statement, dalam mengesan penipuan dikatakan sebagai smoke screen, ya. Yang mana bila seseorang berikan satu statement mudah, sebagai contoh, tadi ada orang datang rumah ke, kan? Bahasa yang mungkin kita senang nak cakap sama ada ya ataupun tidak. Kalau benar sekalipun, kita akan directly menjawab. Tetapi sekiranya bila kita tanya soalan mudah, tadi ada orang datang rumah ke? Tadi sebenarnya nak keluar situ, dia punya cerita tu panjang, itu menggambarkan ada sesuatu yang berlaku, perlu kita cek statement tersebut, yang biasanya cenderung untuk menggambarkan penipuan sedang berlaku di situ. So dapat kita gambarkan selepas langkah Sheraton itu berlaku, ketika Tun ditanya dalam satu media, dan cara Tun banyak memberikan isyarat smoke screen. So di situ memang kita boleh katakan memang peralihan. Kalau katalah Tun kata selepas APEC, saya boleh katakan mungkin selepas APEC pun tak akan berlaku. Okey. Lepas tu ketika dalam tempoh perbincangan, Tun nak tempoh 6 bulan. Pun saya yakin berdasarkan apa yang kita dapat lihat dari segi verbal dan juga bahasa badannya, mungkin juga peralihan selepas 6 bulan tu pun tidak akan berlaku, ya. Jadi di situ dapatlah kita, bila apa yang kita lihat daripada pernyataan statement seseorang dan juga bahasa badannya menggambarkan sesuatu yang lain, mesti ada sesuatu yang tak kena, mesti ada sesuatu yang menyukarkan peralihan itu berlaku. Jadi perlu kita teliti balik di situ, kerana di situ akan ada isyarat yang perlu kita fahami daripada tindak balas seseorang. Sebab bila kita bercakap tentang politik ini, politik bila kita cakap A belum tentu jadi A. Bila kita cakap A boleh jadi ke D. Jadi di situ perlu kita lihat layer-layer dalam percakapan seseorang supaya kita tidak ditipu dan tidak menjadi mangsa keadaan, ya. Jadi insya-Allah itu mungkin topik yang saya boleh kupas pada malam ini, yang saya harapkan dengan sedikit pencerahan ini dapat memberikan maklumat kepada kita, especially bila kita bersama dengan seseorang, sebab belum tentu apa yang dicakapkan adalah benar-benar akan terjadi, kerana bila kita bercakap bergantung saja pada verbal, seperti saya cakap di verbal tadi 7% saja. So sebenarnya baru 7%. Sedikit je maklumat yang kita dapat. Kita kena check balik intonasi suara dia. Kita perlu juga check juga dari segi bahasa badannya. So di situ kita akan dapat lihat maklumat yang lebih jelas ketika berkomunikasi dengan seseorang. Okey, so insyaAllah mungkin kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang. Saya ucapkan terima kasih pada pihak admin yang sudi menjemput saya untuk memberikan sedikit ulasan bila kita bercerita tentang bahasa badan seseorang, ya. Sebab bila bercakap tentang bahasa badan ni adalah informasi yang sering kita terlepas pandang, yang membuatkan kita akhirnya terpedaya dengan beberapa
perkara, sedangkan bahasa badan seseorang dah menceritakan pada kita adakah dia bercakap itu benar ataupun tidak. Jadi kita harapkan semoga bila perkongsian ini dilakukan, apabila saya dapat kongsikan ilmu ini, sedikit sebanyak dapat memberikan maklumat kepada kita, tak kiralah sama dalam politik ataupun dalam kehidupan seharian, kita akan dapat meneliti. Sebab bukan apa, bila bercakap tentang bahasa badan, sebenarnya dalam diri kita, saya yakin setiap audience yang sedang menonton saya ketika ini pernah berhadapan dengan situasi yang mana kadang-kadang kita rasa tak sedar hati. Sebenarnya rasa tidak sedar hati itu adalah isyarat bahasa badan yang kita dapat lihat daripada seseorang. Cumanya mungkin kita tidak fahami maksud dia. Sebab dalam otak kita, limbik sistem, apabila berasa tidak selesa, rasa terancam, rasa tidak selesa, kita akan cenderung mempamerkan bahasa badan tertentu. Jadi di situlah yang perlu kita fahami. Bila seseorang berkata-kata, menyampaikan ucapan, memberikan statement, perlu kita fahami kerana ada lagi layer yang perlu kita perhalusi untuk mendapat maksud yang sebenar. So insyaAllah semoga perkongsian malam ini dapat memberikan beberapa pencerahan yang perlu kita fahami bila kita berkomunikasi dengan seseorang. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi pada pihak ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe